Okey. So awak nanti buat satu ni lah. Fikirkanlah kenapa ada sudu untuk sini ya. Kecil lah, ada yang besar lah. Ada pisau ni kenapa dia panjang, kenapa ni pendek apa melengkung dan sebagainya. So cuba fikirkan. Cuba fikirkan nanti saya ambil awak ambil gambar ni kalau ada telefon ke kan. Nanti saya akan panggil lah ya. Siapa-siapa yang boleh fikirkan kenapa peranan sudu ni macam ni. Ni hasil ciptaan kekini. Adanya garpu, sudu dan dulu yang biasa so yang terkini ni dia bergigi-gigi pula ni kalau macam contohnya roti ke kan, yang liat-liat tu kan, dan dia pendek, dia panjang ni dia akan apa, dia akan pendekkan jadi dia muat lah. Contohnya barang-barang kedai jualan Maggi tu kan, jadi masukkan sebagai tambahan kepada produk Maggi tu. So this is hasil ciptaan terkini untuk menggantikan ni ya. So dan seterusnya ialah dari kreatif. Sekarang ni lah inovasi. Inovasi ialah apa maksudkan inovasi? Penciptaan inovasi, memahami jenis-jenis inovasi dan menjelaskan sumber-sumber dan prinsip inovasi. So kalau contohnya macam yalah, macam saya mengajar ni, saya boleh mengajar hanya berapa orang ni? 40 orang kan. So kalau inovasi sekarang ni macam penceramah-penceramah lah, macam Najib Asadok ke kan, dia ada inovasi cara pengajaran dia. Ramai beribu orang dia mengajar ya. So dia dapat income yang lebih besar daripada saya Dia mencipta, inovasi mencipta, menjelaskan sumber-sumber dan prinsip inovasi. So inovasi ni awak siapa yang tutup mikrofon mikrofon please switch off. Mikrofon sila tutup. Ada yang bercakap saya tak tahu bagaimana Okey. Masing-masing saya dengar, dan awak tengok kan ada gambar kat bawah tu ada gambar apa? Gambar mikrofon ke. So awak tekan mikrofon, off kan lah. Menerangkan konsep inovasi, memahami jenis inovasi, menjelaskan sumber-sumber dan prinsip inovasi. So dia banyak menggunakan ni lah, gambar lampu ni, idea lah. So terang idea, dan lampu tu pun merupakan idea. Sebelum tu tak ada lampu. So seorang pencerita tu dia sampai 700 kali cuba baru lampu tu boleh berfungsi dengan baik. So kita ni orang Malaysia kurang berinovasi berbanding dengan orang Jepun serta orang Eropah dan itulah. So dia ialah orang pertama, contohnya buat kapal terbang, handphone. Itu yang inovasi amat penting. Siapa tu berbual? So inovasi, apa maksud inovasi? Proses di mana usahawan menukarkan peluang-peluang perniagaan ke dalam bentuk idea yang boleh dipasarkan. So inovasi adalah proses di mana usahawan menukarkan peluang-peluang perniagaan ke dalam bentuk idea yang boleh dipasarkan. So awak boleh highlightkan kat sini ialah apa?
idea. Idea. So dia dah tahu peluang tu, dan dia ada satu inovasi, satu idea. Pembangkit kepada perubahan inovasi terhasil daripada pencarian peluang-peluang yang baru. Okey, kalau kawan pantau kata kehadiran awak jumpa dalam kelas. Nanti saya beritahu. Pembangkit kepada perubahan inovasi terhasil daripada pencarian peluang-peluang yang baru. So kenapa awak perlu inovasi? Kerana dia ada satu peluang. Dan kalau contohnya kita buat macam tadi sudu yang pendek tu kan, so dia mungkin satu dunia. Sekarang ni contohnya ni lah contohnya vaksin. Sekarang ni orang tengah mencari apa, vaksin kepada COVID-19 kan, ubat. So kalau awak ada yang bagus, itu merupakan satu, yalah, di zaman inilah COVID pandemik ni. Jadi kita akan buat satu idea ataupun inovasi berkenaan ubat ataupun vaksin untuk mencegah penularan COVID-19. So kita ada pelbagai jenis inovasi, so kena hafal, iaitu penciptaan, kita cipta. Nanti saya terangkan satu-satu. Pengembangan, kembangkan apa yang ada. Duplikasi, duplicate, kita tiru dan kita dan sintesis. So keempat-empat ni adalah jenis-jenis inovasi. So ni penciptaan. Penciptaan ni biasa orang yang cipta awal, yang pertama dulu mereka bentuk produk atau proses baru yang asli dan belum dicuba oleh orang lain. Contohnya kapal terbang oleh adik-beradik Wright. So ada berita kan kalau kapal terbang ni dah ciptaan awal dulu ialah pada zaman Usmaniyah tu yang cendekiawan Islam, tapi telah hilang dia punya tu, dah dibakar So di kapal terbang ini dicipta oleh adik-beradik Wright Ni gambar ni. Mentol, ni mentol adalah Thomas Edison. Thomas Edison yang mencipta mentol lah. Mentol yang awak kat siling tu, lampu. Itulah penciptaan. Ialah reka bentuk produk ataupun proses produk baru. Proses baru. Proses ni ialah biasanya perkhidmatan. Contohnya proses pendaftaran kan. So sekarang ni pendaftaran secara online. Itulah reka cipta baru lah. Awak boleh ni lah proses contohnya belajar kan. Proses pembelajaran dah guna online. Itulah yang cipta. Tapi yang cipta tu asalnya yang macam blackboard ni ataupun online, dia adalah pencipta dan belum dicuba oleh orang lain. Belum dicuba Yang pertama lah itulah penciptaan. Pengembangan, penggunaan aplikasi yang berbeza ke atas produk atau proses yang sedia wujud. Penggunaan aplikasi yang berbeza ke atas produk atau proses yang sedia wujud. Contohnya McDonald, agensi pelancongan, GM, dia kembangkan apa yang sedia ada.
Contohnya asas pada burger tu McDonald ialah dagingnya dan sayur dan sebagainya. So dia tambah lagi, dikembangkan lagi dengan adanya apa, tambahan je lah, extra makanan tu ada air serta apa nama tu, fun fries, ataupun mungkin tambah dia punya kepingan burger dia, ada 2 keping, ataupun dia tambah perisa Malaysia contohnya, ya, sos Malaysia, biar ada rasa Malaysia. Jadi mungkin dia ada pernah saya tengok dulu lah, roti dia bukan warna coklat, dah jadi warna apa, warna hitam. Okey. Dan TM pun juga, TM ialah asalnya lah untuk telefon, talian telefon. Tapi bila dari talian telefon, dia boleh kembangkan lagi tau, untuk ada package-package broadband, internet, wifi, dan sebagainya. So itulah yang kita kembangkan apa yang sedia ada untuk untuk kembangkan perniagaan kita, meningkatkan produk dan seterusnya, menguntungkan. And then duplikasi lah, replika kat atas replika, maksudnya tiru, bukan peniruan. Dia duplikasi, bukan tiru 100%, tetapi dia menambah baik kat atas produk dengan sentuhan kreatif yang bersaing. Dia hampir sama, tak perasan. Macam ni KFC dia tukar kepada GFC. Kalau dia tukar kepada, kalau dia buat KFC tu, dia duplicate daripada KFC sebenarnya, tapi dia tukar GFC. Macam juga kereta Proton contoh asalnya dulu, ialah brand apa tu, Proton ni lah daripada Mitsubishi, ada daripada kalau macam Pro 2 tu daripada Toyota. Okey, dia sama, dia boleh duplicate sikit dan dia buat penambahbaikan, dia tukar apa, lampu ke, bentuk sikit, tapi memang kita tahulah dia lah daripada dia sama ataupun tiru daripada produk lain. Contoh perniagaan Semaya, perisa Pepsi ataupun batik Malaysia. So yang inilah banyaknya replika ataupun duplikasi, dia mengambil dan dia tukar sikit-sikit. Batik Malaysia dihasilkan seolah-olah ia asli. Contohnya batik Malaysia sebenarnya asalnya daripada mana, dan batik Malaysia dikomersialkan asli itu menjadi ikon Malaysia. Padahal ada lagi yang pun tak tahu, macam nasi lemak tu. Nasi lemak kita tahu siapa yang pencipta ni kan, so kita duplicate kan. Sintesis ialah gabungan konsep dan faktor sedia ada dalam formulasi terbaru, diaplikasi ke atas penciptaan yang sedia ada. Contoh tuku refleksi, kertas bersabun, pendrive berkamera. Pendrive berkamera ni saya rasa lebih awak faham lah. Biasanya pendrive, tapi bila ada tu, fungsi dia dah macam ada satu fungsi tambahan, kamera pula. Okay. Itu dah sintesis. Memang konsep dan faktor sedia ada dalam formulasi terbaru. Memang dia macam tadi, duplikasi dia memang hampir sama, hampir sama GFC dengan KFC. Tapi yang ini tak ada siapa yang boleh claim yang tu dia punya, tak sama, sebab dia ada pendrive dan ada juga kamera, boleh ambil gambar. Tuku refleksi ni lah apa, untuk rawatan contohnya. Kertas bersabun. Okey, itulah kerana kertas ialah untuk apa? Untuk menulis contohnya. Tetapi kertas itu bila dah tulis, dia pun boleh jadi sabun, kan? Jadi pelbagai guna, Inovasi produk dispensi air, water dispenser. Ni water dispenser kan, awak rasa kat rumah awak pun ada yang yang
ramai orang beli. Kalau kat office-office biasanya nak cari minum air senang, nak beli tak tanpa perlu air mineral Pengguna produk rasa kurang selesa atau sukar untuk melakukan air minuman kerana perlu mengangkat giliran air besar untuk dituang ke dalam mesin dispensi air. Perlu tenaga yang besar untuk mengangkatnya, lebih-lebih lagi kaum wanita. Dulu ni ada saya rasa dalam 7-8 tahun yang lepas lah ya. Ataupun ni lah dalam lingkungan tu lah. Tak adanya kowe kan. So kita guna yang ni, botol besar ni, kita beli dan kita tuangkan satu tempat lah. Dia macam satu stok lah ya. Orang pembekal akan hantar ni besar ni. Dan bila nak habis, ada lagi satu. So kena angkat, sendiri kena angkat Itu jadi masalah kalau ada yang orang tua kan, perempuan yang tak kuat dia berat dia sama dengan dia punya berat perempuan tu, terjatuh lah perempuan tu nak angkat So ni menyusahkan. Jadi dia ada satu penciptaan inovasi produk kepada water ni. So yang ni yang awak selalu. Dan yang terbaru sekarang ni kita ada kowe, kuku dulu banyak ada produk-produk Melayu, tapi masalah produk Melayu ni dia tak servis tak servis. Dia setahun sekali pun dia suruh, bila servis pun dia suruh kita suruh beli barang dia tukar sendiri. Kalau macam printer ni boleh lah kan, printer. Tapi kalau bab-bab macam ini, kalau bab macam ini, kalau awak tak tukar dia punya part dia, masih boleh minum air. Jadi kalau satu produk yang bila tak tukar jadi warna coklat ke kan airnya, jadi baru orang tukar. Jadi tapi kita ada untuk mengelakkan yang ni gambar ni, orang tak servis. So kita ada syarikat yang akan menguruskan, iaitu syarikat kowe. Dia setiap bulan saya ada satu kat rumah. Setiap bulan ataupun 2 minggu sekali, setiap bulan saya ingat akan bersihkan kat dalam tu. Jadi nampaklah dia punya kotoran, abuk dan sebagainya dekat dia punya alatan dalam tu, batu-batu dan sebagainya. So ditukarlah dia punya spare part. Itulah inovasi kepada yang masalah ni. Masalah yang kita kena pasti adalah apa? Adalah masalah yang saya kena pasti adalah itulah, berat benda ni. Benda yang ni berat. Okey. Hasil inovasi lah kowe. Aktiviti untuk mengambil air untuk diminum lebih mudah dan cepat. Produk bertambah baik apabila berbagai suhu air boleh didapat. Tadi hanya air suam je kan. Tapi bila dah ada kowe ni, awak nak air apa? Nak air sejuk, macam kita air semua sejuk, macam air batu tu ke. Yang kedua, buat air panas, nak buat air kopi. Ataupun air suam macam air mineral tu kan. Dan sekarang ni boleh keluar air batu pula. Takkan keluar air batu ya. Kalau contohnya nak nampak lah air tu, orang kata ada air batu sedap kan, cepat sejuk orang. Kalau macam air sejuk biasa, tak apa sejuk, letak air batu lagi sejuk. Tiada lagi perlu mengangkat giliran air yang sangat berat. Itulah hasil inovasi kepada masalah air giliran tadi. So ini mudah lah. Yang susahnya lah nak bayar setiap bulan tu kan, RM120, RM20. Tapi sama je. Kalau awak beli tu memanglah murah. Contohnya sekali RM4. Kalau sebulan dalam ambil dah RM10. Kalau sebulan baru RM40. Tapi yang ni RM140. RM120. Tapi mudah
Tengah ada kelas petang ni. Tengah ada kelas petang saya call. Sumber-sumber inovasi. Sumber-sumber inovasi maksudnya kenapa perlu ada inovasi? Apa pemangkinnya? Kenapa ada inovasi? Tak payah inovasi tak boleh ke? Kerja je macam saya ni Syarah, tak payah fikir. Sebenarnya perlu ada inovasi kerana situasi di luar jangkaan. Ya. Kadang-kadang terhasil daripada kegagalan usahawan tanpa dirancang dan dijangka. Contoh penciptaan komputer pada awalnya untuk ketenteraan, namun kini penggunaannya semakin meluas. Dulu memang dicipta komputer untuk tentera tau. Tentera penting kan. Memang wajib lah dia ketenteraan ni. Ya, nak tengok dia punya perhubungan daripada satu negara ke satu negara berperang contohnya orang mereka perang di Vietnam. So nak dapatkan maklumat, nak hantar laporan, nak tambahkan aset jentera, tambahkan bekalan makanan. So perlu ada penciptaan. Tapi komputer dulu besar tau. Besar dan dia ibarat macam sekarang komputer ialah 1 gig. Dalam gig kan awak punya prosesor contohnya 256 gig, 256 ribu kan, 500 ribu gigab. 1 gig 1000 apa, kita 1000. 1 gig 1000. Okay, 1 gig 1000 kalau 256 gig. Tapi dulu hanya 486 tak sampai 1000 pun dah storage dia. 480 setengah gig je. Setengah gig dia punya storage, dia punya dia punya lambatnya, slow kan, 486 dulu. Sekarang dah laju. Awak tekan komputer dah cepat ya. And then tanpa dirancang dan dijangka. Kadang-kadang terhasil pada kegagalan usahawan nak mencipta ni, tapi kita tak jangka apa berlaku. Memang tak ada plan lah. So hari-hari terhasil biasa tanpa plan ni yang jadi. Yang kedua ialah ketaksamaan yang berlaku bila ada jurang pemisah. Contohnya penghantaran bungkusan biasanya dilakukan pada waktu siang saja dan bukan 24 jam sehari. Namun FedEx telah mencabar dengan memperkenalkan perkhidmatan penghantaran bungkusan malam. Jadi inovasi satu, biasanya siang kan happy hour kena dah balik. Tapi dia ada satu sistem delivery, ada kotak dia, ada mesin dia. So awak boleh hantar pada waktu malam ya. Menggunakan komputer, menggunakan kios ya, layan diri. So ini untuk ketaksamaan ataupun nak ada ia berlaku bila ada jurang pemisah ya. Contoh penghantaran bungkusan biasanya dilakukan pada waktu siang ya. Malam orang tak nak buat, memang tak nak lah ya. Satu ialah bekerja dia, yang kedua orang dah tidur Tapi ada setengah orang tak tidur. Mungkin dia nak hantar barang, nak cepat hantar tengah malam. So database senang lah ya. And then keperluan proses berlaku bila usahawan cuba memenuhi permintaan pasaran dan pelanggan. Ini satu keperluan Contohnya permintaan kepada produk kosmetik dan kesihatan. Itulah inovasi. Contohnya kalau perempuan memang suka pada kecantikan ya. Bibir yang merah, okey. Muka yang nampak bersih.
So itu ada permintaan. Kalau bisnes yang menetap untuk orang Melayu, memanglah kosmetik. Datuk Alif lah, Bida lah, macam-macam produk kosmetik dan kesihatan yang ada. Sebab adanya apa? Keperluan. Tapi kita kena mencipta, kita kena buat, jangan kita menumpang produk. Seterusnya ialah perubahan pasaran dan industri ia berlaku bila sikap pengguna berubah. Teknologi berat pantas, pertumbuhan industri pesat. Contoh minuman ringan yang terpaksa bersaing dengan minuman kesihatan. Dulu memang kalau perhatikan, ramai yang membeli Coca-Cola, Pepsi. Rasa semua majoriti tak tahu pun ada air yang lain. Tapi sekarang dengan teknologi pantas, orang dah tahu tentang keburukan minum air air Coke dan sebagainya. Jadi macam awak sendiri, macam saya sendiri memerlukan air yang sihat. Jadi antara tu adanya pengilang yang menyediakan minuman kesihatan. Seterusnya disebabkan apa? Awak perlu inovasi. Disebabkan perubahan demografi. Ia berlaku bila terjadi trend populasi. Demografi ni awak dari situ ialah ramainya manusia. Ramainya apa? Populasi manusia dalam dunia ni. Kat taman awak ramai kan yang duduk kampung ke taman bandar. Ramainya orang. Itulah apa? Demografi. So bila ada ramai, ia wujudnya perbezaan apa? Umur. Berbagai ada orang tua, ada orang muda. Orang tua ni nak apa? Orang muda nak apa? Contohnya kalau apa nama sabun. Sabun untuk kanak-kanak lain. Dia ciri dia tidak memedihkan mata. Kalau macam untuk dewasa boleh apa-apa sabun, tapi orang dewasa nak sabun yang wangi, sabun yang boleh hilangkan gatal kan. Biasanya kita gatal ke mandi tak gatal kan. Tapi kalau sabun tu tak berupaya untuk menghilangkan gatal, memang takkan beli lah. Pakai gatal tu, tapi gatal tu boleh hilang. Miang lain, gatal lain, miang pun lain. Miang tu dengan orang kan. And then pekerjaan, pelbagai orang ada pendidikan berbagai. Ada yang berpendidikan tinggi, ada berpendidikan rendah. Ada yang sederhana, ada tiada pendidikan. So pekerjaan orang yang berpekerjaan gaji tinggi, gaji rendah. Gaji tinggi ni contohnya korporat dia apa? Dia nak tie, pakaian tie, coat kan, kereta yang mahal. So kita ni akan sebagai pengeluar kereta, kita akan sentiasa mengeluarkan produk-produk baru, design yang baru, features yang baru bagi kereta tersebut. Lokasi orang duduk di macam-macam tempat lah. Ada di bandar, ada di kampung, ada tengah bandar, hilir bandar, ada bandar besar, bandar kecil. So ia juga mendorong kepada penciptaan ataupun inovasi. Geografi pun sama. Ada yang duduk di mana? Dalam kat bandar kampung. Ada yang duduk dekat terpinggir. Jadi kita sebagai pengeluar internet contohnya, kalau terpinggir macam dia berlaku kat Sarawak tu, tak apa internet, dia terpaksa jadi monyet sikit ataupun dia terpaksa buat rumah kat atas tu. Untuk mendapatkan line untuk menjawab perasaan. Jadi awak insya-Allah yang tak ada masalah ni, awak perlu bersyukur dan seterusnya jangan tak online pula. Perubahan ini dapat memberi peluang kepada usahawan.
Okey, perubahan ini dapat memberi peluang kepada usahawan. So, pelbagai orang, populasi bertambah, ramai orang duduk taman tu. Biasa orang yang orang yang mula-mula duduk taman, apa keperluan dia? Biasanya kalau awalnya atau biasanya orang yang baru nak membina kehidupan, baru beli rumah, biasanya dia memerlukan apa? Kedai makan, kedai maintenance tu, hardware kan. Jadi semua itu ialah disebabkan orang yang terlalu ramai, wujudnya orang, dan dia pun nak membeli yang kita jual. So itu memberi peluang kepada usahawan. Contohnya peningkatan wanita bekerja masa kini. Dari situ, peningkatan wanita bekerja masa kini maksudnya apa? Ramai orang wanita dah mula bekerja. So masalahnya apa? Masalahnya siapa jaga anak wanita ini? So kita ni buatlah satu inovasi supaya anak ni boleh ditempatkan dalam basikal kita, walaupun inovasi yang barulah lain pada tadika yang lain. Tadika lain mungkin tidak dapat menawarkan khusus contohnya bahasa Arab ke ataupun komputer ke, tapi kita ni berinovasi untuk mencipta peluang. Dan seterusnya, perubahan persepsi pandangan masyarakat terhadap fakta dan konsep. Contohnya berat badan berlebihan akan mengembangkan lagi perkembangan produk alatan senama. Jadi kalau ramai yang gemuk, ramai yang melayuk itu dan memboyot, badan dah besar ke dah. So dia perlukan, biasanya orang yang cerita biasa dia memang nak yang cita-cita dia memang nak kurus. So disebabkan cerita tersebut, so bisnes produk alatan senama ni akan berkembang. Dia ada tempat buat gym situ ya. Jadi ramailah orang akan bersenam waktu malam sebab dia waktu siang tak ada rasa. Tapi doktor telah nasihat supaya orang yang gemuk dan sebagainya memerlukan latihan yang banyak. Okay? Sumber-sumber inovasi konsep berasaskan pengetahuan, ilmu dan kepakaran asas dalam penciptaan satu produk yang berdaya saing. So yang paling penting dalam awak punya nak buat inovasi, kita ada ilmu dan juga kita ada apa? Kepakaran. Ya. Ilmu kalau tak digunakan akan membazir lah dalam Islam. Dan kepakaran tu wujud daripada apa? Pengalaman awak bekerja berpuluh tahun, belas tahun, ataupun awak hanya memerlukan orang yang pandai, hanya memerlukan sebulan sahaja untuk belajar, dan yang lain ialah melalui otak dia. Okey. Yang inilah berdasarkan yang ni saya highlightkan. Knowledge, ilmu dan produk. Prinsip-prinsip orientasi inovasi adalah pertama, berorientasikan tindakan, aktif mencari idea, peluang, sumber inovasi. Itu ialah tindakan ataupun action untuk department dan sebagainya. Produk, proses perkhidmatan ringkas dan difahami. Visi-visi inovasi maksudnya perlunya berorientasikan tindakan. So, kalau kita nak sebagai innovator, orang yang ada apa nama? Wawasan. So dia mesti selalu mencari idea, cari peluang, sumber, dan ada tindakan.
Produk atau proses perkhidmatan ringkas dan difahami. Contohnya gambar ni ialah gambar lah. Biasanya pakai speed kan, tapi yang ni speed dan juga berperanan untuk memotong. So awak kena buat yang seringkas ni dan mudah dipahami. Jadi tak perlulah awak tunjuk macam mana nak potong. Dia tengok pun dah tahu macam mana nak potong. Okey. Pengguna akan faham inovasi yang dikeluarkan ke atas produk. Okey. Produk proses perkhidmatan berasaskan pengguna. Cuba tengok kalau biasanya dikaitkan dengan produk dan proses adalah satu benda yang sama lah. Dia produk, contohnya produk cawan tu produk. Perkhidmatan pula ialah apa? Kedai kopi. Itulah perkhidmatan. Dia tak ada jual pun, dia tak ada buat pun apa. Cawan tu kan, cawan dia beli. Tak, yang dia buat ialah buat kopi. Itulah perkhidmatan. Dia berasaskan pengguna nak simple. Contohnya air ni, kepit ni dia boleh kepitkan air. Jadi tak perlulah kita pegang banyak masa jadi kita apa yang dia nak memudahkan, dan biasanya ialah pengguna ni akan menjadi lebih malas. Lebih malas sebab semua dah dibeli. Konsep dan idea mesti diterima pengguna. So kalau awak buat tapi orang kata tak cantik lah, warna gelap lah, lepas tu tak tahan lama So benda itu kalau boleh dikongsi dengan pengguna akan mengisi form macam mana selesai masalah, ataupun mungkin ada tim yang sedia ada untuk membantu. Inovasi yang ringkas, inovasi bermula dengan skala kecil dan berkembang dengan perancangan yang tepat dan masa yang betul. Inovasi yang ringkas bermula dengan skala kecil dan berkembang dengan perancangan yang tepat dan masa yang betul. So awak kena ada buat perancangan. Walaupun perancangan tu hanya sekadar berapa muka, 5-6 muka, tapi ia lebih baik daripada awak tu pindah dan sendiri menggunakan baru. So inovasi yang ringkas bermula skala kecil dan berkembang dengan perancangan yang tepat dan masa yang betul. Jangan awak terus kepada produk yang mahal, inovasinya lama tapi tak dikomersialkan, rugi saja. So awak kena yang kecil dulu dan berkembang. Jangan nak buat yang besar, akhirnya tak terbuat, tak tersiap. Okey. Jangkaan tinggi, fokus kepada posisi pasaran dan berdaya saing. Sebenarnya produk yang awak buat itu boleh dipasarkan. Kalau awak buat tapi orang tak suka, tak menarik, mahal dan sebagainya, orang tak beli juga. Dan dia mesti ada pasaran, ada orang nak membeli dan berdaya saing. Cuba atau uji ulang semula inovasi yang perlu dicuba, diuji. So awak dah cipta tu, awak perlu cuba, ulang, uji. Maksudnya testing. Contohnya lampu tu menyala, hidup. Okey. Contohnya kereta awak kata laju, awak bawa laju pun stable. Perbaiki kelemahan yang kekangan yang ada. So awak perbaiki kelemahan atau kekangan yang ada. Yang ketujuh, belajar dari kesilapan. Banyak inovasi yang gagal. Banyak gagal, daripada kegagalan akan muncul penciptaan yang mantap. Biasanya gagal ni bukan seterusnya gagal, ialah satu proses bermulanya kejayaan. Jangan awak terus pendam, awak buang, awak mengajuk sebab awak dikatakan barang awak ni makin menyusahkan, contohnya kan. So awak terus fed up dan tak meneruskan inovasi. So, sebenarnya kegagalan itu sebenarnya ramai usahawan yang bermula dengan gagal. Lepas tu dia akan mantap semula. Ikut jadual yang ditetapkan.
Proses inovasi perlu mengikut jadual yang telah dibangunkan, namun mungkin boleh berlaku lewat tapi jangan terlalu lewat. Sebulan dua boleh, tapi dah setahun, 2 tahun lewat, 3 tahun tak dapat itu ialah satu pembaziran ataupun dia tak ikut jadual yang ditetapkan. Ikut jadual yang ditetapkan ialah proses inovasi perlu mengikut jadual yang telah dibangunkan, namun mungkin akan berlaku kelewatan. Namun jadual tetap penting untuk perancangan dan pembinaan. So biasanya kita memang tak ada jadual. Sebenarnya kita kena ada jadual untuk perancangan dan penilaian. Okey. Memberi ganjaran kepada pencetus idea dan aktiviti. Siapa-siapa yang memberi idea, contohnya untuk mempercepatkan proses pengeluaran. Jadi satu mesin, beli mesin baru, so cepat. Mesin tu pun lebih murah. Tu siapa yang memberi idea tu akan diberi ganjaran. Pihak pengurusan perlu memberi ganjaran untuk memotivasikan pekerja. Berilah orang yang mencipta barangan, sulu tadi So bila dia dah cadangkan sebagainya, kita dah diterima dan kita akan beri hadiah lah, disebabkan idea yang telah diberi. Kerja dan kerja inilah yang biasa diamalkan oleh orang kaya. Dia tak ada rehat tak banyak. Okey, kerja berlambak mencabar, tapi dia teruskan kerja. Dia masih memerlukan tindakan dan usaha berterusan, bukan bergantung kepada kebijaksanaan. So ia juga berdasarkan tindakan dan usaha. Kalau awak hanya bergantung saja, awak tak akan menjadi. Okey, kita dah habis bab bab 4. Kita ada akan sama lagi bab 5 So sementara tu kita rehat 10 minit boleh tak 4 suku. Okey, baik. Terima kasih.